Salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ku Suhaira binti Ku Ali Layas Ku Johari dan rakan sekalian. Kami dari kumpulan 15 akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Pendekatan Psikopendidikan dan Kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelajar sekolah menengah. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Cireko Veno Anak Tiop, Asira Nuha binti Muhammad Farid, Dayang Sofia binti Masai, Fariza Naziha binti Azni Nizam, Lau Suying dan Maria Francisca Laudi. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Masalah disiplin pelajar sekolah menengah adalah isu kritikal yang kerap dibincangkan. Tingkah laku seperti ponteng, buli, vandalisme dan ketidakhadiran mengganggu pembelajaran. Selain memberi kesan negatif kepada emosi dan perkembangan sosial pelajar. Masalah ini berpunca daripada pelbagai faktor seperti tekanan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan kekurangan kaunseling. Oleh itu, pendekatan psikopendidikan dan kaunseling dikenal pasti sebagai strategi berkesan untuk menangani isu ini. Psikopendidikan melibatkan intervensi yang menggabungkan pendidikan dan psikologi. Melalui pendekatan ini, pelajar diajar mengenali punca tingkah laku mereka, menguruskan emosi dengan lebih baik dan membangunkan kemahiran sosial. Antara program utama yang sering dilaksanakan termasuk bengkel pengurusan tekanan, latihan komunikasi berkesan dan aktiviti pengukuhan kendiri. Pendekatan ini membantu pelajar memahami akibat tingkah laku mereka dan memperbaikinya. Kaunseling pula berfungsi sebagai medium sokongan untuk membantu pelajar menghadapi cabaran emosi, sosial dan akademik. Pendekatan seperti Cognitive Behavior Therapy atau CBT dan kaunseling berasaskan kekuatan kini semakin digunakan di Malaysia. Melalui kaunseling, pelajar dibimbing untuk memahami emosi mereka, mengubah tingkah laku dan membina keyakinan diri. Kaunseling yang berkesan bukan sahaja menyelesaikan masalah disiplin tetapi juga memperkukuhkan daya tahan pelajar. Integrasi antara psikopendidikan dan kaunseling bertujuan untuk mengurangkan masalah disiplin dan memperkukuhkan pembangunan holistik pelajar. Pendekatan ini menekankan pemahaman, empati dan penyesuaian tingkah laku melalui sokongan yang berterusan. Dalam konteks ini, peranan guru, kaunselor dan ibu bapa adalah amat penting untuk memberikan panduan yang menyeluruh kepada pelajar. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai isu dan permasalahan berkaitan disiplin pelajar sekolah menengah. Isu yang pertama ialah masalah ponteng sekolah. Berdasarkan sistem sasia diri murid, sebanyak 3,59% murid direkodkan sebagai ponteng sekolah. Punca utama termasuk tekanan akademik, kurang perhatian ibu bapa, dan hubungan tidak harmoni dengan guru atau rakan sebaya. Kesan adalah seperti prestasi akademik merosot dan peningkatan risiko terlibat dalam aktiviti negatif. Isu kedua adalah kes bully. Statistik menunjukkan peningkatan kes bully dari 326 kes pada 2021 kepada 4.994 kes pada 2023. Bully berlaku dalam bentuk fizikal, psikologi, dan cyber. Punca utamanya adalah keinginan pelaku untuk menunjukkan kekuatan disertai tekanan emosi. Kesan kepada mangsa termasuk kemurungan, tekanan emosi, prestasi akademik yang merosot, kecederaan, atau kematian. Isu ketiga ialah ketidakhormatan kepada guru. Tingkah laku seperti menjawab kasar melawan guru atau enggan menghantar tugasan semakin membimbangkan. Masalah ini berpunca daripada kekurangan pendekatan psikopendidikan untuk membimbing pelajar memahami kepentingan nilai moral dan tanggung jawab sosial mereka. Isu seterusnya ialah vandalisme. Tingkah laku vandalisme melibatkan tindakan seperti merosakkan meja, kerusi, tandas, atau mencoret dinding dengan grafiti. Puncanya termasuk tekanan emosi, rasa tidak puas hati terhadap peraturan sekolah, dan pengaruh rakan sebaya. Kesan vandalisme merangkumi kos pembaikan yang tinggi dan imej sekolah yang tercalar. Isu yang seterusnya ialah penyalahgunaan substan seperti rokok, vape, atau dadah. 2.365 orang pelajar didapati terlibat dengan rokok dan 12.252 orang pelajar terlibat dalam penggunaan vape. Isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah menengah juga mencatatkan peningkatan dari 2020 hingga 2023. Punca utama termasuk pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga, dan tekanan akademik. Kesan penyalahgunaan substan ini termasuk masalah kesehatan, prestasi akademik yang merosot, serta gangguan emosi seperti kemurungan dan kebimbangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Sofia binti Masai. Saya akan melanjutkan bahagian kajian-kajian lepas. Pembentangan ini mengetengahkan 3 kajian utama yang menangani cabaran tingkah laku dan emosi pelajar di sekolah di Malaysia melalui intervensi kaunseling secara berstruktur. Kajian pertama oleh Emilia Mann menekankan pembangunan modul kaunseling intervensi yang menggabungkan motivational interviewing (MI) dan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) bagi menangani tingkah laku langsang ataupun agresif seperti buli, peras ugut dan penyalahgunaan bahan terlarang. Modul ini berpotensi meningkatkan motivasi pelajar serta mengubah tingkah laku bermasalah sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kajian ini juga disokong daripada kajian oleh Idris dan Syahri yang menunjukkan pengurangan tingkah laku negatif sebanyak 20%.
Kajian yang kedua oleh Siti Roslina memperkenalkan modul Rational Emotive Tingkah Laku Spiritual ataupun MEREPTIS yang mengintegrasikan Rational Emotive Behavior Therapy REBT dengan elemen spiritual untuk membantu pelajar MRSM mengurus kebimbangan menggunakan elemen spiritual seperti Al-Quran dan Sunnah. Modul ini terbukti berkesan dengan menyokong pembangunan pelajar secara holistik di mana integrasi elemen agama meningkatkan motivasi dan daya tahan pelajar. Seterusnya, kajian oleh Nadira Halim mengkaji hubungan antara kemurungan dan motivasi belajar dalam kalangan pelajar sekolah menengah menunjukkan hubungan negatif yang signifikan. Kajian ini mendedahkan faktor kemurungan pelajar seperti dibuli, kesunyian dan tekanan akademik. Oleh itu, kajian ini menekankan keperluan intervensi awal yang melibatkan guru, keluarga dan kaunselor untuk menyokong kesejahteraan emosi pelajar dan kejayaan akademik mereka. Ketiga kajian ini menyeru pendekatan kaunseling inovatif berasaskan bukti dan sensitif budaya bagi memperkukuh daya tahan serta kesejahteraan pelajar. Baik, seterusnya saya beralih kepada topik selanjutnya iaitu perbincangan. Masalah disiplin belajar di sekolah menengah dapat diatasi dengan pendekatan psikopendidikan dan kaunseling yang memainkan peranan sangat penting, di mana kajian sebelum ini menunjukkan kedua-dua pendekatan ini bukan saja membantu mengurangkan masalah tingkah laku tetapi juga menyokong perkembangan emosi, sosial dan juga akademik pelajar. Okey, jadi di sini kita ada 4 perkara yang akan dibahaskan dalam topik perbincangan lah. Baik, yang pertama sekali pendekatan psikopendidikan yang bertujuan untuk mengajar pelajar cara memahami dan mengawal tingkah laku pelajar. Dalam masa yang sama, program seperti bengkel kawalan emosi dan sesi komunikasi membantu pelajar menyedari punca masalah mereka. Selain itu, penggunaan teknik visual seperti video dan simulasi juga membantu pelajar faham tentang kesan tingkah laku negatif terhadap rakan sebaya. Okey, baik, seterusnya yang kedua, kaunseling. Ia membantu pelajar yang menghadapi masalah emosi atau sosial. Contohnya, terapi kumpulan yang fokus pada pembinaan harga diri dan pengurusan tekanan terbukti mengurangkan masalah ponteng sekolah dan meningkatkan motivasi pelajar. Begitu juga pendekatan Solution Focus Brief Therapy SFBT, iaitu pendekatan yang fokus kepada penyelesaian bukannya masalah, telah membantu pelajar mengatasi tekanan akademik dan sosial mereka dengan baik. Selain itu, motivasi memainkan peranan penting dalam membantu pelajar berubah, di mana kajian lepas menunjukkan bahawa pelajar yang mendapatkan bimbingan motivasi menunjukkan perubahan tingkah laku yang positif dan prestasi akademik yang lebih baik. Selain itu, sokongan daripada kaunselor dan penglibatan ibu bapa juga adalah sangat penting dalam menjayakan usaha ini. Okey, baik, walau bagaimanapun ada beberapa cabaran dalam pelaksanaan pendekatan ini seperti kekurangan kaunselor yang terlatih dan perbezaan budaya yang menyebabkan salah faham terhadap kaunseling, terutama di kawasan luar bandar. Jadi penting untuk kita mengatasi cabaran-cabaran ini supaya pelajar dapat menerima sokongan yang mereka perlukan dengan baik. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Saya akan membentangkan tentang implikasi dan cadangan berkaitan pendekatan psikopendidikan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah menengah. Pendekatan ini mempunyai impak yang signifikan terhadap perkembangan pelajar serta pengurusan disiplin di sekolah. Untuk pembentangan ini, saya akan mulakan dengan implikasi pendekatan tersebut dan seterusnya mengemukakan beberapa cadangan untuk mengoptimumkan keberkesanannya. Pendekatan psikopendidikan memainkan peranan penting dalam membantu pelajar memahami punca tingkah laku disiplin mereka. Selalunya, punca ini berkait rapat dengan masalah peribadi atau tekanan sosial, seperti isu keluarga, tekanan akademik atau hubungan sosial. Melalui sokongan konseling, pelajar diberi peluang untuk mengenal pasti punca tekanan dan mengatasi masalah tersebut. Pada masa yang sama, mereka juga dapat mempelajari kemahiran pengurusan emosi seperti mengendalikan perasaan marah atau kecewa secara lebih matang dan positif. Untuk menyokong usaha ini, sekolah perlu menyediakan program konseling yang menyeluruh. Program ini harus merangkumi sesi yang berfokus pada pengukuhan kesedaran diri, pengurusan emosi dan teknik penyelesaian konflik. Pendekatan ini bukan sahaja membantu pelajar menangani masalah pribadi tetapi juga membimbing mereka ke arah tingkah laku yang lebih positif. Selain itu, pendekatan konseling juga memberi fokus kepada pengembangan kemahiran sosial pelajar. Melalui program konseling, pelajar dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam aspek komunikasi yang efektif, empati dan kerja berpasukan. Kemahiran ini penting dalam membina hubungan yang harmonis serta mencegah konflik yang sering menjadi punca masalah disiplin. Pelajar juga dilatih untuk menguruskan emosi mereka seperti mengendalikan rasa marah atau kecewa tanpa menimbulkan konflik. Ini membantu mereka menjalin hubungan sosial yang lebih baik.
Sekolah perlu menyediakan latihan kemahiran sosial yang digabungkan dengan sesi kaunseling berkumpulan. Dalam sesi ini, pelajar dapat mempraktikkan interaksi positif melalui aktiviti seperti perbincangan, permainan peranan dan kolaborasi dengan bimbingan konselor terlatih. Pelajar akan memahami perspektif orang lain, mengurangkan konflik akibat salah faham dan memupuk sikap toleransi serta kerjasama. Natijahnya, pendekatan psikopendidikan dan konseling mempunyai fondasi yang besar dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah. Dengan fokus kepada kesedaran diri dan pengurusan emosi dan pengembangan kemahiran sosial, kita dapat melihat perubahan positif dalam tingkah laku pelajar dan suasana keseluruhan di sekolah. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih kepada rakan sekumpulan. Baiklah, saya akan teruskan kepada implikasi dan cadangan yang ketiga, iaitu kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti. Masalah disiplin pelajar seringkali berkait rapat dengan persekitaran luar sekolah, seperti pengaruh keluarga dan komuniti. Hal ini kerana aspek-aspek tersebut yang memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku mereka. Sehubungan itu, kaunseling yang melibatkan ibu bapa dan komuniti merupakan pendekatan yang berkesan untuk memperkukuhkan sokongan terhadap pelajar dalam menangani isu-isu disiplin. Maka, sekolah disarankan untuk mengadakan sesi kaunseling khas bersama ibu bapa bagi membincangkan cabaran disiplin yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Dalam sesi ini, ibu bapa dapat memahami punca tingkah laku anak mereka. Di samping itu, ibu bapa juga boleh bekerjasama dengan pihak sekolah untuk merangka penyelesaian yang lebih berkesan. Seterusnya, implikasi dan cadangan yang keempat ialah tingkatkan kesedaran guru dalam memahami perbezaan individu. Seperti yang kita sedia maklum, guru adalah salah satu figura yang kehadirannya dirasai oleh pelajar di sekolah maupun di luar waktu sekolah. Namun begitu, seorang guru juga mempunyai kelemahannya, iaitu tidak begitu cenderung dengan perubahan sikap atau tingkah laku pelajarnya. Ianya kerana terdapat ramai pelajar yang diajarnya dan terdapat pelbagai jenis seragam yang dilihat oleh guru. Kadang-kadang tidak semua pelajar yang akan diperhati tingkah laku mereka. Oleh itu, disarankan pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan untuk menganjurkan kursus yang melibatkan psikopendidikan dan kaunseling kepada guru agar mereka lebih prihatin dengan perbezaan atau perubahan dalam tingkah laku para pelajar yang diajar oleh mereka. Guru-guru subjek lain juga dapat menjadi mata-mata kepada guru kaunseling dalam mengesan perubahan tingkah laku pelajar-pelajar mereka. Terima kasih, saya serahkan kepada rakan seterusnya. Sekarang saya akan membentangkan tentang implikasi dan cadangan yang kelima, iaitu meningkatkan latihan dan sokongan kaunselor di sekolah. Pendekatan psikopendidikan dan kaunseling memberi implikasi terhadap keperluan untuk meningkatkan latihan dan sokongan yang diterima oleh kaunselor di sekolah. Kaunselor yang terlatih dengan baik dapat memberikan intervensi yang lebih berkesan kepada pelajar yang menghadapi masalah disiplin, serta menyediakan sokongan emosi yang penting untuk kesejahteraan mereka. Jadi, pihak sekolah perlu menyediakan latihan berterusan kepada kaunselor, memberi mereka kemahiran terkini dalam teknik intervensi seperti terapi tingkah laku kognitif atau motivational interviewing. Latihan ini juga perlu merangkumi pendekatan baru yang sesuai dengan budaya dan keperluan pelajar di Malaysia. Selain itu, kaunselor perlu diberi sokongan sumber yang mencukupi, seperti waktu yang fleksibel untuk sesi kaunseling dan akses kepada modul kaunseling yang lebih holistik, yang merangkumi aspek emosi, sosial dan akademik. Dengan memberikan sokongan yang lebih baik kepada kaunselor, mereka dapat membantu pelajar yang dengan lebih berkesan dalam menangani masalah disiplin, sekaligus memastikan perkembangan pelajar yang lebih seimbang dan positif. Sebagai penutup, masalah disiplin pelajar sekolah adalah antara masalah yang berlanjutan sehingga kini. Contohnya, seperti punting sekolah, buli, tidak menghormati guru, vandalisme dan sebagainya. Jika tidak dibendung, pelajar-pelajar bermasalah ini mungkin akan membentuk menjadi insan yang akan melakukan lebih banyak masalah seperti kes-kes jenayah atau buli yang ekstrim di kemudian hari. Sehubungan itu, pihak sekolah dan guru perlu memandang isu ini dengan lebih serius dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Namun begitu, pelbagai pendekatan telah diambil, namun ianya masih sukar untuk dibendung. Hal ini kerana punca-punca yang menyebabkan terjadinya masalah ini datang dari pelbagai aspek dan tidak semuanya mampu dikawal. Maka pendekatan psikopendidikan dan kaunseling telah diperkenalkan dan menunjukkan kesan yang positif dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah.
Selain itu, pendekatan psikopendidikan dan kaunseling ini juga mampu memperkukuhkan pembangunan holistik pelajar seperti penekanan dalam pemahaman, empati dan sebagainya. Bagi menjayakan pendekatan ini, pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan akhir sekali pendekatan psikopendidikan dan kaunseling adalah salah satu cara bagi menangani masalah disiplin yang berleluasa di sekolah dan pada masa yang sama, para guru juga akan lebih prihatin dengan perbezaan tingkah laku pelajarnya dan juga dapat meningkatkan mutu pengajaran mereka. Sekian, terima kasih.